Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat, dan nikmat yang paling besar hari ini iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan bacaan kitab dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaAllah saya akan bacakan daripada dosa besar yang kedua, iaitu berkaitan dengan membunuh manusia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima." Surah An-Nisa ayat 93. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dalam keadaan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, yakni melaknatnya, serta menyediakan baginya azab seksa yang sangat besar. Dalam surah An-Nisa ayat 93. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70, Allah menyatakan, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Maksudnya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang hak, yakni yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina. Sesiapa yang melakukan demikian, dia akan mendapat balasan dosanya. Azab seksa pada hari kiamat akan digandakan baginya, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itulah golongan yang digantikan kesalahan dengan kebaikan oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Itulah ayat berkaitan dengan pembunuhan. Jadi kedua-dua ayat itu menjelaskan kepada kita bahawasanya membunuh seorang mukmin tanpa hak ataupun tanpa sebab-sebab syarak, maka hukumnya adalah haram. Ia tidak dibenarkan. Namun jika membunuh disebabkan bunuh seorang mukmin disebabkan hak ataupun berlandaskan syarak, maka ianya dibenarkan menurut syarak di sisi Allah. Jadi kita kena tengok pembunuhan yang bagaimana yang dibenarkan oleh Islam dan pembunuhan yang bagaimana yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh manhaji, dalam bab jenayah ada menyatakan beberapa perkara berkaitan dengan pembunuhan. Di dalam kitab itu dinyatakan beberapa jenis pembunuhan. Ada 3 jenis pembunuhan yang dinyatakan dalam kitab tersebut. Yang pertama adalah pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja ini memang dia nak betul-betul bunuh, memang ada niat nak membunuh, dan memang berniat
menggunakan alatan untuk membunuh. Ciri-ciri pembunuhan sengaja: menggunakan alat yang boleh membunuh, contoh pistol, pisau, parang dan sebagainya, dan ada niat untuk membunuh, memang niat dia nak bunuh. Jadi kategori itu maka dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Yang ini diharamkan oleh Allah, maka balasannya adalah dikira sebagai hukum bunuh semula, bunuh balik. Itu yang pertama. Yang kedua, pembunuhan tak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja ini memang tanpa niat dan memang tiada tujuan pun dia nak bunuh, memang tak ada niat nak bunuh, tak sengaja. Contoh dalam kitab itu dinyatakan situasi bagaimana dua orang lelaki yang tidur di atas katil 2 tingkat. Contoh, tidur dua orang lelaki tidur di atas katil 2 tingkat. Maka seorang lelaki yang tidur di bawah ni badannya kurus, yang tidur di atas ni badannya besar. Jadi bila roboh katil belah atas tu menghempap orang yang di bawah, maka orang yang di bawah ini pun meninggal dunia. Yang di atas ni tak ada niat pun, tapi sebabkan dia tidur, mungkin katil itu dah reput ataupun dah rosak, maka terjatuh dan menghempap orang di bawah. Maka pembunuhan jenis ini disebut sebagai pembunuhan tak sengaja. Contoh lain Contoh lain, ada seorang lelaki ni dia pergi berburu. Pergi berburu dengan niat untuk membunuh binatang. Bila dia nampak bayang-bayang, dia tembak benda tu yang disangkakan itu binatang. Tapi bila dia tengok, rupa-rupanya yang dibunuh itu adalah manusia. Dia ingatkan binatang, tapi dia bunuh tu, dia tembak manusia. Maka jenis ini juga, ini contoh bagi jenis pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tak sengaja, memang tak ada niat dan tak sengaja. 2. Dan jenis pembunuhan yang ketiga adalah jenis pembunuhan yang hampir sengaja. Yang pertama sengaja, yang kedua tak sengaja, yang ketiga hampir sengaja. Jenis pembunuhan yang ketiga ini disebut sebagai hampir sengaja kerana dia memang ada niat untuk pukul, memang ada niat untuk bunuh, bukan bunuh tapi pukul, tapi tidak menggunakan alat yang boleh membunuh. Contoh seperti pen, contoh seperti bantal dan sebagainya. Alat itu kita tahu tak boleh bunuh, tapi sebabkan dipukul pada seseorang, dicucuk pada seseorang, maka meninggal orang itu. Contoh saya bagi, ada dua orang kawan ni, dua orang lelaki ni, dia main cucuk-cucuk pen. Dia main cucuk-cucuk pen dengan kawan dia. Bila dia main cucuk-cucuk ni, yang sini cucuk sana, yang sana cucuk sini, maka tiba-tiba tercucuk pula pada perut ataupun pada mata dan sebagainya. Dan disebabkan cucuk pen itu menyebabkan lelaki yang kena cucuk itu meninggal. Niat cucuk tu ada, tapi alat ni tak boleh bunuh. Alat ni memang kita gunakan untuk menulis, tapi disebabkan dia guna alat ni dan niat ada untuk membunuh, maka hukumannya adalah hampir sengaja. Jenis pembunuhan yang ketiga itu adalah hampir sengaja. Jadi antara ketiga-tiga pembunuhan tadi, jenis pembunuhan yang pertama yang disebut sebagai sengaja, yang ini yang dikenakan qisas, manakala jenis yang kedua dan ketiga hanya dikenakan diat sahaja. Itu perbahasan yang lebih panjang dalam bab fiqh jenayah. Jadi itu berkaitan dengan jenis-jenis pembunuhan. Seterusnya dalam kitab ini, dalam kitab Al-Kabair ini dinyatakan beberapa hadis. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ada menyatakan hadis dan memasukkan beberapa hadis dalam kitab ni.
Antaranya dalam satu hadis, ijtanibu sab'al mubiqat fa dzakara qatl nafsi allati harrama Allah. Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu baginda menyebutkan salah satunya adalah membunuh nyawa yang diharamkan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Jadi Nabi nak sebut dalam hadis ni, antara 7 dosa besar itu, salah satunya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Membunuh manusia tanpa hak, tanpa sebab syarak, maka ia adalah dosa besar dan tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Hadis seterusnya, baginda Nabi SAW bersabda ketika ditanya apakah dosa yang paling besar, maka Nabi pun berkata, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qala thumma ayyu? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Qila thumma ayyu? Qala an tuzaniya halilata jarika. Artinya, kamu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, sedangkan dia menciptakan kamu. Nabi ditanya oleh sahabat tentang dosa-dosa yang paling besar. Maka Nabi pun menjawab, yang pertama adalah syirik kepada Allah, iaitu dosa yang paling besar. Yang ini saya dah huraikan pada dosa besar yang pertama. Manakala sahabat pun bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Maka baginda pun menjawab, kamu membunuh anak kamu kerana takut dia akan makan bersama kamu. Ataupun semudah fahamnya, kita bunuh anak sebab takut kita jadi miskin. Sebabkan anak ni nak bagi dia makan, nak bagi dia pakai, nak bagi dia dan sebagainya, kita tak mampu, jadi kita bunuh anak tu sebab takut kita jadi miskin. Maka hukumnya juga adalah dosa besar, kata Nabi. Dan yang ketiga, iaitu yang sahabat tanya baginda, apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun bersabda, kamu berzina dengan isteri jiran kamu, itu juga adalah dosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi antara tiga-tiga dosa besar dalam hadis ini disebut adalah berkaitan dengan membunuh anak sendiri kerana takut akan kemiskinan. Takut kita jadi miskin, maka kita bunuh anak. Maka itu juga adalah dosa besar yang tidak dibenarkan dalam Islam. Hadis seterusnya, baginda Nabi SAW bersabda lagi, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadha lil qatil fama balu al maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Maksudnya, apabila dua orang muslim bertemu dengan menghunus pedang masing-masing bertujuan untuk membunuh, maka si pembunuh dan orang yang dibunuh berada di dalam neraka. Nabi kata, jika dua orang muslim ni bergaduh dan dia membawa dua pedang contoh, saling menghunus antara satu sama lain, dan salah seorang yang terbunuh, maka kata Nabi, orang yang membunuh dan yang dibunuh itu juga masuk neraka. Yang bunuh dan yang dibunuh, dua-dua masuk neraka, kata Nabi. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, neraka ini memang untuk si pembunuh, tetapi apa keadaan orang yang dibunuh? Kenapa dia juga turut dimasukkan dalam neraka? Jadi sahabat ni pun tanyalah, ya Rasulullah, kenapa yang kena bunuh pun masuk neraka? Kalau yang membunuh tu, logiklah dia masuk neraka sebab dia membunuh. Tapi yang kena bunuh ni, kenapa dia pun sekali masuk neraka? Jadi sahabat ni pun bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara tersebut. Maka baginda Nabi menjawab, sesungguhnya orang yang dibunuh itu juga berkeinginan untuk membunuh kawannya. Kata Nabi, orang yang kena bunuh tu sebenarnya dia pun nak membunuh juga. Dia pun ada niat juga untuk membunuh. Cuma dia yang terbunuh waktu itu. Maka kata Nabi, sebab itu dua-dua sekali masuk neraka, kerana dua-dua niat untuk membunuh dan bergaduh sesama Islam. Jadi hukumnya juga adalah haram. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imamul Muslim. Hadis seterusnya, baginda Nabi SAW bersabda,
akbarul kabairi. Daripada Abdullah bin Amr kata Nabi, akbarul kabairi al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa qawlu zur atau qala syahadatu zur. Antara sebesar-besar dosa daripada dosa-dosa besar ialah syirik kepada Allah, membunuh manusia dan derhaka kepada kedua-dua ibu bapa, dan percakapan yang dusta. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Hadis ni juga mengatakan bahawasanya hukum dosa besar berkaitan dengan membunuh manusia. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, perkara pertama yang diputuskan hukumannya antara manusia ialah urusan pertumpahan darah. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, antara perkara pertama yang ditanya oleh Allah, yang akan dinilai oleh Allah pada hari akhirat kelak adalah urusan pertumpahan darah. Urusan pertumpahan darah. Sebab tu saya teringat satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi bertanya pada sahabatnya, atadru dapanil muflis, adakah kamu tahu siapakah itu orang-orang yang muflis? Maka sahabat pun berkata, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'. Maka sahabat pun menjawab, orang yang muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai duit dan tidak mempunyai harta. Mereka itulah orang yang muflis, kata para sahabat. Maka Nabi pun menjawab, betul, itu memang orang yang muflis, tapi itu muflis harta, itu muflis dunia. Tapi yang Nabi nak sebut dekat sini adalah muflis akhirat, orang yang muflis di hari akhirat. Nabi tanya, muflis di dunia betul, orang yang tak ada duit, yang tak ada harta, yang bankrupt, yang itu betul muflis, tapi itu di dunia. Tapi yang hadis ni sebut, Nabi nak tanya kepada sahabat tentang muflis di hari akhirat. Maka apakah ciri-ciri orang yang muflis di hari akhirat? Yang pertama, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salah wa siyamin wa zakatin. Nabi pun berkata, orang muflis di hari akhirat ni, mereka ni akan datang pada hari kiamat kelak, hari akhirat kelak, dalam keadaan dia akan membawa solat dia banyak. Dia bawa puasa, amalan puasa dia. Dia bawa amalan zakat dan sedekah dia. Dia bawa amalan haji dan umrah dan sebagainya. Banyak amalan dikumpulkan oleh dia. Tapi dalam masa yang sama, Nabi sebut wa ya'ti qad syatama hadza. Dalam masa yang sama mereka ni bawa solat, bawa zakat, bawa puasa ni, tapi di samping itu mereka ada buat perkara-perkara yang menyebabkan amalan mereka hilang. Disebut dalam hadis ni ada 5. Wa ya'ti qad syatama hadza. Yang pertama iaitu mereka ini dalam masa yang sama mereka kutuk orang. Dia bawa solat di hari akhirat kelak, amalan dia banyak, tapi dalam masa yang sama dia juga kutuk orang. Dia juga mengumpat orang, dia juga membawang dan sebagainya. Yang ini orang yang muflis. Orang yang muflis, dia suka kutuk orang. Dia kata orang ni sekian-sekian. Dia kata itu si fulan tu mencuri. Dia kata si fulan itu sebagainya. Kutuk orang. Oh ini tak handsome. Oh yang ini tak bagus dan sebagainya. Kutuk orang. 1. 2. Wa qazafa hadza, dan dia memfitnah orang. Fitnah orang. Dia solat, tapi dalam masa yang sama dia fitnah orang. Dia fitnah orang tu berzina. Dia fitnah orang itu mencuri. Dia fitnah orang tu main judi dan sebagainya, minum arak. Tuan-tuan, kita kena tengok perkara fitnah ini adalah satu perkara yang sangat besar. Fitnah orang berzina sedangkan orang itu baik, satu dosa yang besar. Contohnya kita boleh tengok pada peristiwa Aisyah, yang mana dia telah difitnah oleh orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu. Orang-orang musyrik, antaranya orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia fitnah kepada Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Maka perbuatan itu
menyebabkan Aisyah dan Nabi SAW tidak bertegur siapa. Nabi tak tegur Aisyah waktu itu hampir sebulan juga, sebabkan perbuatan fitnah. Dalam sejarah Islam kita boleh tengok peristiwa fitnah pada zaman Saidina Osman. Bagaimana orang memalsukan tanda tangan Osman. Orang buat surat, dia tulis surat palsu, dan dia letak bawah tu nama daripada Osman bin Affan, sedangkan surat itu tidak ditulis oleh Osman. Akhirnya berlaku perpecahan umat Islam pada waktu Osman bin Affan, dan Osman bin Affan dibunuh ketika dia membaca Al-Quran. Dan fitnah itu berterusan sehingga pada zaman Saidina Ali. Bagaimana kita boleh tengok perang yang berlaku antara Saidina Ali dan juga Aisyah. Perang antara Muawiyah dan juga Saidina Ali. Perang Siffin antara Saidina Muawiyah dan juga Saidina Ali. Perang Jamal antara Sayyidatina Aisyah dengan Saidina Ali. Dua-dua ni adalah punca daripada fitnah dan menyebabkan apa? Banyaknya kematian di kalangan para sahabat disebabkan peperangan itu. Kalau kita tengok dalam perang Siffin, dinyatakan dalam satu riwayat menyebabkan tentera Ali seramai 35,000 orang wafat, mati. Daripada tentera belah Muawiyah seramai 45,000 orang meninggal disebabkan perang Siffin antara saudara. Punca dia apa? Punca dia adalah fitnah. Itulah kesan fitnah. Sebab tu Nabi sebut la yadkhulul jannata qattatun, tak akan masuk syurga orang yang besar-besarkan fitnah, orang yang memfitnah orang lain. Itu yang kedua. Bila dia datang hari akhirat kelak, dia datang dengan solat dan amalan-amalan yang lain, dalam masa yang sama dia bawa juga perbuatan fitnah. 2. 3. Wa akala ma lihaza, dan juga orang yang ambil harta orang tanpa hak. Yang keempat, wasafaka damahaza, bunuh orang tanpa hak. Dan yang kelima, wadaraba hadza, dan memukul orang tanpa hak. Antara lima-lima tu, salah satunya adalah membunuh orang tanpa hak. Bila dia dah bawa amalan-amalan dia yang banyak, maka contohlah ada seorang ni, dia dah bawa amalan dia banyak, dalam masa yang sama dia ada mengumpat orang, dia fitnah orang. Jadi hari pembalasan nanti orang yang difitnah itu akan datang kepada dia, akan datang bertemu dengan Allah, dan dengan orang yang memfitnah itu dia kata, ya Allah, dulu dia pernah fitnah aku. Maka Allah kata apa? Disebabkan kamu dah fitnah dia, pahala kamu bagi pada dia. Pahala orang yang memfitnah itu akan dibagi pada orang yang difitnah. Datang orang lain yang diumpat, orang tu dah kata, Allah, dia dulu pernah mengumpat aku. Maka pahala orang yang mengumpat itu dibagi pada orang yang diumpat. Dia bagi, akhirnya last dah habis pahala dia. Dah habis pahala. Datang lagi orang, bila dah habis pahala ni, datang lagi orang yang lain. Datang lagi orang yang lain, dia kata, ya Allah, dia dulu fitnah aku, dia pernah pukul aku, dia pernah mengumpat aku. Pahala dah habis dah ni. Pahala dah habis. Maka Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala berkata, oleh sebab kamu dah memfitnah dia, maka dosa yang difitnah itu ditanggung oleh orang yang memfitnah. Dahlah pahala dah habis, ditanggung pula dosa orang yang difitnah tu, ditanggung pula dosa orang yang dia mengumpat tu. Itu disebutkan oleh Nabi SAW, itulah dia orang yang muflis di hari akhirat. Muflis di hari akhirat. Pahala dia dah habis, ditanggung pula dosa orang. Jadi kalau kita kira akaun matematik, dia jadi negatif. Jadi negatif, kosong. Bukan setakat kosong, negatif. Sebab tu Nabi sebut muflis, bankrupt. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan tersebut yang menyebabkan kita muflis di hari akhirat kelak.
Hadis seterusnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman." Sesiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang telah berjanji untuk taat kepada pemimpin Islam, dia tidak akan menghidu bau syurga, sedangkan bau syurga itu boleh dihidu sejauh 40 tahun jarak perjalanan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Tuan-tuan, dalam hadis ini nak ceritakan tentang apa? Antara pengajarannya adalah kita juga sebagai seorang Muslim tidak dibenarkan untuk membunuh orang yang bukan Islam tanpa sebab-sebab yang tertentu. Haram hukumnya membunuh orang yang bukan Islam tanpa sebab-sebab yang tertentu. Kita jalan-jalan jumpa orang bukan Islam, jumpa orang Cina contohnya, kita tembak kepala dia. Tak boleh. Hukumnya haram, berdosa besar. Dalam hadis ni disebut secara khusus kafir mu'ahad, yang mana kafir yang dah buat perjanjian dengan pemimpin Islam. Mereka dah buat perjanjian taat setia dengan pemimpin Islam, mereka akan bantu pemimpin Islam. Jadi kita ni sebagai rakyat biasa, kita datang, kita bunuh orang bukan Islam, kafir mu'ahad. Kata Nabi, orang yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau syurga pun. Sedangkan bau syurga itu boleh dihidu sejauh 40 tahun perjalanan. Jauh, dah boleh cium dah. Tapi orang yang bunuh kafir mu'ahad ni, nak cium bau syurga pun tak boleh. Yang ni nak kata dosa besar bagi mereka yang membunuh. Bukan setakat haram bunuh orang Islam, haram juga membunuh orang yang bukan Islam tanpa sebab-sebab tertentu. Sebab tu kalau kita tengok dalam peperangan contohnya, antara peperangan yang Nabi tak pernah sertai, Nabi akan pesan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat kamu bila pergi perang, kamu jangan suka-suka hati bunuh orang-orang awam. Jangan bunuh wanita-wanita, jangan bunuh orang-orang tua, jangan bunuh kanak-kanak. Mereka tak bersalah." Contoh kata daripada Madinah nak pergi ke satu tempat, contohnya Jordan, di Rom, Syam. Dalam perjalanan itu ternampak orang kafir berjalan, orang tua, orang kafir berjalan di tepi jalan. Dalam perjalanan tu nampak orang kafir. Jadi kita tak boleh bunuh dia, sebab itu bukan musuh kita. Itu bukan musuh utama kita. Musuh kita siapa? Itu kata Nabi, musuh kamu adalah tentera dia, bukan orang awam. Kamu boleh bunuh tentera saja, itu pun kalau dia bunuh, kalau dia lawan, kalau dia serang. Sebab tu indahnya Islam, bagaimana cantiknya cara Nabi mengajar umat Islam berperang. Islam agama perdamaian, Islam tak suka bunuh-membunuh. Sebab itu bukti, contoh Islam adalah agama yang cintakan perdamaian. Kalau kita tengok situasi sekarang di Palestin, kita tengok siapa yang suka mulakan dulu, siapa yang suka mulakan perang dulu, siapa yang suka mula tembak dulu. Mereka tentera-tentera Zionis, tentera Yahud. Mereka akan tembak dulu, mereka serang dulu. Kalau kita tengok Al-Qassam punya roket bom, mereka tak serang terus, mereka bagi amaran dulu. Itu nak kata apa? Nak suruh tentera, orang-orang awam ni keluar dulu daripada tempat tu, barulah orang Islam tembak. Itu nak tunjuk contoh betapa cantiknya Islam mengajar tentang peperangan. Jangan suka-suka bunuh orang awam, walaupun dia pun orang Yahudi, orang kafir, tapi mereka tak boleh bunuh. Yang kita boleh bunuh adalah tentera tu, tentera mereka, yang itu kita boleh bunuh. Tapi yang tentera orang awam, rakyat biasa ni tak boleh. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tengok Al-Qassam, dia bagi amaran, pukul 9 kami akan serang tempat sekian-sekian. Maka bila dah bagi tahu, orang tu bolehlah lari, orang awam bolehlah keluar. Itu contoh dia. Dan hadis terakhir Nabi sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatullahi wa zimmatu rasulih,
faqad akhfara zimmatallah wa la yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 kharifan. Ketahuilah bahawa sesiapa yang membunuh seorang kafir muahad yang mendapat perlindungan daripada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah membatalkan perlindungan Allah ke atasnya, dan serta tidak akan dapat menghidu bau syurga, sedangkan baunya boleh dihidu sejauh 70 musim, 70 tahun, 70 musim luruh. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan membunuh ataupun pembunuhan manusia. Jadi kesimpulan dia, agama Islam mendidik kepada umatnya bahawa dilarang, hukumnya haram membunuh manusia tanpa hak. Itu adalah salah satu dosa besar, melainkan ada sebab-sebab syarak. Nanti kita akan bincang pada bab lain. Tapi kalau bunuh saja-saja tanpa sebab, ia adalah dosa besar dan hukumnya adalah haram. Jadi sekadar itu saja untuk kali ini. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.